آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan warga Kota Raja, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi ini kita diizinkan untuk mengadakan majlis ilmu walaupun dalam keadaan yang mencabar. Mikrofon belum meragam. Mikrofon saya pun meragam juga. Jadi bila tak ada, sudah ada dua cabaran. Jadi yang tercabar bukan saya, tuan-tuan dan perempuan yang tercabar. Ya. Boleh tak menumpukan perhatian kepada pengajian dalam keadaan yang seperti ini? Kalau boleh, tanya. Kalau tak boleh, semua akan tahulah. Tak apalah, dimaafkan. Kerana tidak ada perhatian yang penuh. Kerana tak ada gangguan-gangguan yang tak dapat dielakkan. Tak apalah mana buatnya. Itu dah kehendak Allah Ta'ala. Kita hanya merancang, yang menentukan Allah SWT. Jadi untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita dalam kitab kita yang bernama Wasiat Iman dan Nasihat Agama, atau Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Tajuk kita pagi ini ialah hukuman ke atas orang yang meninggalkan Jumaat. Minggu sudah kita cerita tentang Jumaat, fazilat Jumaat, perkara-perkara yang sunat kita lakukan pada hari Jumaat. Ya, keutamaan hari Jumaat, perkara yang sunat kita lakukan pada hari Jumaat. Banyak perkara yang dah kita baca minggu sudah. Hari ini kita sambung lagi. Ya, apa hukuman dari segi Islam orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat? Orang perempuan macam mana? Orang lelaki macam mana? Orang musafir macam mana? Apa hukumnya? Itu kita baca insya-Allah pagi ni. Di antara bid'ah bid'ah sepertinya. Apa erti bid'ah? Sesuatu yang dibuat dengan nama Islam tapi sebenarnya tak ada dalam Islam. Itu namanya bid'ah, ya? Yang baru. Itu namanya bid'ah. Setiap yang baru adalah bid'ah. Setiap yang bid'ah adalah sesat, kata Nabi. Dan setiap yang sesat, neraka yang layak baginya. Cuma ulama-ulama mentafsirkan bukan semua perkara yang baru itu bid'ah. Ya, bukan semua baru bid'ah. Ada yang benar-benar bid'ah, ada yang tidak bid'ah. Sebab bid'ah ada dua. Satu namanya bid'ah dhalalah. Itu memang masuk neraka lah. Yang lagi satu namanya bid'ah hasanah. Ada seorang ulama kata yang namanya Syekh Daud Al-Fatani. Ada pernah nama dia? Syekh Daud Al-Fatani. Dia mengatakan bid'ah itu ada 5. Yang pertama wajib. Yang kedua sunat. Yang ketiga haram. Yang keempat makruh. Yang kelima harus. Bid'ah yang wajib apa? Seperti membaca Quran yang kita baca kejap ni. Ada titik, ada baris, ya. Ada apa? Ada itulah Quran yang kita baca ni. Quran yang asal zaman Rasul mana apanya? Baris tak ada, titik tak ada. Tahu macamnya? Kalau apa itu tu, dia boleh ba, boleh tak, boleh sa, boleh tahu. Macam mana macam ya? Tapi hari ni sa ada titik, 3 titik di atas, ba 1 titik bawah, ta 2 titik di atas kan. Itu bid'ah tu. Tapi bid'ah walaupun itu bid'ah, membacanya adalah wajib. Wajib, bid'ah yang wajib. Ya, lagi pun ditulis kalam Allah tu. Yang melakukan bid'ah tu siapa? Sayyidina Uthman. Masa dia khalifah tu ditulis Quran dia.
Siapa berani mengatakan apa ni Sayyidina Uthman tu ahli neraka angkat tangan. Itu bid'ah yang wajib. Kemudian bid'ah yang sunat. Apa bid'ah yang sunat? Seperti semayang tarawih berjemaah. Zaman Rasul tak ada. Zaman Abu Bakar pun tak ada. Yang ada hanya di zaman Umar Ibn Khattab. Bermula dari zaman baginda tu. Baru kita semayang tarawih berjemaah di masjid, di surau dan sebagainya. Sebelum itu masing-masing semayang di rumah masing-masing aja. Itu bid'ah tu. Yang muliakan siapa? Sayyidina Umar. Ya, siapa berani mengatakan Sayyidina Umar tu ahli neraka angkat tangan? Dia memang dijamin masuk syurga. Dia nak mengatakan dia ahli neraka? Itu bid'ah hasanah namanya. Yang sunat. Yang ketiga bid'ah haram. Haram memang haram lah ya. Buat benda yang haram. Contoh. Anaknya demam. Panggil Tok Pawang berkain dari kampung. Kenal? Kenal ke? Hitam aja pakaiannya. Tok Pawang pakai hitam kan? Tok Pawang berkain hari ini pakai hitam tak? Kopiah putih lah. Baju hitam tak? Bawa. Dia pun datang ke rumah. Ya, datang ke rumah dia kata, bawa air osmesin katanya. Tuan rumah tu bagi air osmesin. Tu bawa botol tu. Tahu apa botol? Tahu apa botol? Dia pun tabur botol tu dalam air tu. Ngelapung botol tu. Betul katanya apa? Anak kamu ni tertegur katanya. Apa tu tertegur? Ditegur di hantu. Itu nama tertegur. Kalau orang Rawa kata tertegur. Kalau orang Perak kata tertegur. Ditegur di hantu katanya. Mesti dibuat. Dijamu belakang rumah tu. Dijamu belakang rumah. Tahu jamu? Buat kenduri belakang rumah tu. Mesti pasang sangkak katanya. Tahu sangkak? Ya Allah, dia main duduk pekan tak reti sangkak. Sangkak tu, buluh tu dia runcing kan. Itu di atasnya di siat-siat kan. Itu dibuka jadi macam bakul. Dijalin jadi macam bakul. Bawah ni runcing. Cacak. Ancak lain. Ini sangkak. Itu namanya sangkak. Ancak lain, ancak upih tu. Macam bakul aja itu ancak. Dia tak ada kaki. Ini dia cacak kaki itu. Ya. Kemudian udah jadi bakul itu, di atas bakul itu bubur apa? Bubur daun pisang. Atas daun pisang tu apa? Bubur kari pap. Bubur pulut panggang. Bubur kuih koci. Bubur ayam panggang. Ya, bubur pulut kuning. Kemudian dijampi lah Tok Pawang berkain tu. Perbuatan itu apa hukumnya? Haram, syirik. Itu bid'ah yang haram ya. Syirik. Serupa tak dengan perbuatan orang Cina? Serupa ke tak dengan perbuatan orang Cina? Serupa lah orang Cina yang itu kan. Selalu tepi jalan tak ada tak jamuan-jamuan tepi jalan tu. Itu orang Cina lah. Itu betul syirik teman tu. Ya, menjamu hantu. Atau menjamu Tuhan dia. Itu syirik tu. Orang syirik itu apa hukumnya? Udahlah haram kapio pula tu ya. Itu bid'ah yang haram dan kapio. Ya, ada siapa? Tapi orang Cina lebih pandai daripada orang Melayu. Ya, orang Melayu terlepap aja di dapur bekerja-kerja buat kari pap. Masak kuih kasturi. Buat apa ni masak pulut dan sebagainya. Ya, orang Cina tak. Di bawahnya buah-buahan, dia beli buah-buahan tu letak tepi jalan. Dia dari lagi pandai dia. Dia belinya apa? Limau plastik. Anggur plastik. Ada tak? Apple plastik. Letak jalan tu. Biar makan di hantu. Biar makan di Tuhan. Tuhannya pun ditipunya. Itu orang Cina tau. Orang Melayu terlepap lagi. Ini bid'ah apa keluarnya? Bid'ah yang haram. Kemudian yang keempat, yang ketiga, bid'ah yang makruh. Makruh apa? Seperti menghiasi masjid-masjid dengan gambar-gambar. Ya, itu makruh hukumnya. Di sejadah ada gambar-gambar orang tengah sembahyang, orang dan sebagainya. Itu makruh ya. Atau menghiasi masjid itu dengan barang-barang yang mahal-mahal.
Itu makruh hukumnya. Yang keempat, yang kelima, 5 tadi ya, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Yang kelima harus. Ada bid'ah yang harus. Seperti apa? Seperti berjabat tangan lepas sembahyang. Itu harus. Ya, harus tu. Bukan ada perintah pun. Harus je. Apa arti harus? Dibuat atau ditinggalkan, tidak berpahala dan tidak berdosa. Itu kata orang ulama Melayu, namanya Syekh Daud Al-Fatani. Orang Fatani ya. Itu bid'ah ya. Jadi jangan semua bid'ah. Hari ini semua bid'ah belaka. Maulid Nabi bid'ah, kata dia, ya, ustaz-ustaz yang baru-baru keluar dari universiti tu. Maulid Nabi bid'ah, tak ada hadis. Talqin bid'ah, ada tak dengar apa tu? Ada tak dengar talqin bid'ah? Tahlil orang mati bid'ah. Ada apa? Marhaban bid'ah. Bid'ah saja. Wirid ramai-ramai lepas sembahyang bid'ah. Semua bid'ah. Itu sengaja nak mencari kontroversi je ya. Itu namanya bid'ah ya. Kata di Allah yarham Datuk Harun Din. Kenal ke mana? Kata dia, selagi bid'ah itu tidak merosakkan akidah, tidak merosakkan ibadah, tidak merosakkan akhlak, maka itu diharuskan. Boleh. Buatlah tak apa ya. Tidak dilarang. Yang dilarang tu kalau bid'ah tu merosakkan akidah. Macam tadi nyamuk hantu tu rosak dak akidah. Macam nyamuk hantu tadi, orang sakit tunjuk panggil apa tok barang berain tadi. Ya, rosak dak akidah. Rosak akidah jangan. Rosak ibadah tak boleh. Rosak akhlak tak boleh. Kalau tak apa ya. Boleh lakukanlah yang bid'ah tu. Ini bid'ah ya. Di antara bid'ah yang dikeji ialah melengahkan, ya betul, melengahkan diri untuk pergi menunaikan sembahyang Jumaat. Lambat-lambat orang dah masuk masjid, dia duduk lagi di luar. Ini orang lelaki ya, orang perempuan tak tahu pun. Ada tak orang sengaja melengah-lengahkan pergi masjid? Ada ya. Sebab minggu sudah ada dah saya khabar. Ya, orang yang pergi jemaat tu ada 6 peringkat. Peringkat yang pertama, peringkat yang kedua, peringkat yang ketiga, peringkat yang keempat, peringkat yang kelima, peringkat yang keenam. Keenam-enam ni ada pahala belaka. Yang tak ada pahala, yang ketujuh, iaitu dia datang apabila khatib sudah naik atas mimbar. Sudah baca khutbah. Sudah sebut alhamdulillah. Ya, itu apa tu? Itu tak dapat apa-apa lah. Ingat dah saya khabar minggu sudah. Bagi yang datang lah, yang tak datang lah, cerita kan. Minggu sudah saya cerita apa? Siapa datang di waktu yang pertama, dia dapat pahala seolah-olah mengorbankan seekor unta. Unta tak betul? Unta. Unta tak betul? Itu waktu pertama ya. Siapa datang waktu yang kedua, dia dapat pahala seolah-olah mengorbankan seekor kerbau, kobor atau lembu. Maksudnya ya. Siapa datang pada waktu yang ketiga, dia seolah-olah mengorbankan seekor kibas. Tahu kibas? Kibas itu macam kambing lah, tapi dia besar lagi daripada kambing ya. Lebih besar daripada kambing tapi lebih kecil daripada lembu. Itu kibas. Itu waktu ketiga. Siapa datang pada waktu yang keempat, dia seolah-olah menyembelih seekor ayam. Dapat pahala seolah-olah menyembelih seekor ayam. Itu yang keempat. Siapa datang pada waktu yang kelima, dia seolah-olah menyembelih seekor burung. Burung apa? Burung apa? Burung ciak namanya. Sebut ciak. Burung kecil tu. Yang selalu ingat pada pokok-pokok bunga kita tu, namanya pokok ciak ya. Kecil benar. Tapi ada pahala. Dan siapa datang pada waktu yang keenam, dia seolah-olah mensedekahkan sebiji apa? Telur ayam.
Ada pahala juga tapi sikit lah. Jadi 6 apa? 6 waktu. Siapa datang pada waktu yang ketujuh, waktu ketujuh bila? Apabila? Macam mana kata waktu yang ketujuh? Di waktu khatib udah keluar, udah naik atas mimbar, udah nak bagi khutbah, ketika itu tak ada pahala dah. Kenapa? Kerana malaikat-malaikat dah tak ada nulis lagi dah. Dia angkatnya pen tu, buku catatan dia tutupnya. Kenapa? Kerana malaikat pun sibuk mendengar khutbah dari khatib. Jadi orang datang lewat tu bidang akidah. Yang lewat tu bidang akidah. Bidang lah tu. Itu paling bidang. Bidang yang paling ketara datang lewat untuk semayang berjemaah. Semayang ya. Ya. Menunaikan sembahyang Jumaat yang biasanya dilakukan oleh setengah-setengah peniaga dan pekerja. Ini peniaga jual. Langsung lambat masuk masjid ya. Itu bidang tu. Jangan lewat-lewat. Bila orang dah azan boleh ke lagi jual beli. Orang dah azan boleh ke jual beli lagi? Tak boleh dah. Ya, idza nudiya lis salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Fas'au, datang segera untuk menuju kepada Allah dan tinggalkan oleh kamu akan jual beli. Jangan jual beli lagi. Tak sah jual beli maksudnya. Ya? Jadi datang awal-awal. Ya. Orang perempuan dia tak ada datang pun ya, tapi boleh dah orang perempuan sembahyang Jumaat. Boleh ya. Tapi syarat ada apa? Ada tempat khusus untuk mereka. Tak apa boleh. Jadi Mekah ada tak? Di Mekah ada tempat ada ya? Boleh. Baik. Jadi orang peniaga, orang pekerja, padahal sembahyang itu wajib atas mereka. Kalau mereka wajib, jangan lewat-lewat. Itu masuk dah. Yang aduknya waktu yang berapa? Yang berapa? Yang pertama tadi lah ya. Dia ada berapa waktu yang bolehnya? 6. Kan saya khabar tadi. Jangan datang pada waktu yang ke-7. Yang ke-6 boleh lagi. Ada pahala. Ya. Jadi kalau dia pekerja ke dia peniaga ke datang awal-awal sikit. Padahal sembahyang itu wajib atas mereka. Maka menjadi wajib atas pemerintah. Kalau kita ada kuasa merintah lah ya. Mana tahu kan? Kita dapat jadi apa? Orang PAS jadi Perdana Menteri tu, mana tahu kan? Kita yang melantik jadi menteri. Ya, Haji Ibrahim melantik jadi menteri macam. Jadi wajib. Apa wajibnya? Wajib atas pemerintah untuk memaksa orang yang orang itu supaya hadir sembahyang Jumaat. Wajib tu. Pergi keluar mana yang tak sembahyang bawa watan alok ke masjid. Pergi masjid. Mana yang duduk di kedai kopi lagi tu. Ya, wajib tu. Kena halau mereka pergi ke masjid. Ya. Jangan biarkan mereka tu berlega-lega di luar-luar sembahyang. Kecuali dia tak wajib sembahyang. Kalau dia tak wajib sembahyang, tak apa dia musafir wajib ke tak wajib? Dia bukan tak wajib sembahyang, dia tak wajib Jumaat. Ya? Musafir wajib tak? Tak wajib. Jangan biarkan. Musafir tak apa. Lain dia musafir, mesti halau dia ke masjid. Itu bagi orang yang merintah. Ya, untuk memaksa orang-orang itu supaya hadir sembahyang Jumaat dan menghukum mereka yang masih meninggalkannya. Siapa tak sembahyang Jumaat dihukum tu. Ada aktanya. Setelah diketahui dan diingatkan. Udah kabur tak nak datang juga, diseksa. Dihukum. Penjara ke? Ya, sebat ke? Tak tahulah. Boleh lah tu. Cuma tidak ada hukuman yang khusus untuk orang yang meninggalkan sembahyang. Pemerintah tidak akan terlepas. Kalau dia tak buat apa? Kalau dia tak buat kerja ni, berdosa. Esok ditanya Tuhan apa nak jawab? Kenapa kamu biarkan dia tak sembahyang? Apa nak jawab? Tak boleh jawab apa-apa ya. Jadi kena perintahkan. Kena perintahkan mereka supaya mengerjakan Jumaat. Kena perintahkan. Macam ada bunyi aja. Ada? Tak ada lagi. Alright. Pemerintah tidak akan terlepas
dari menjalankan tanggungjawab ini. Tak ada terlepas. Ya, akan ditanya apa saja tugas-tugas, kerana tugas itu merupakan apa? Amanah. Kalau dia boleh merintah itu merupakan amanah. Tahu amanah dari Allah. Jadi semua akan ditanya. Ya. Siapa yang boleh menjalankan amanah dia itu orang beruntung. Apa kata apa? Apa kata Allah? Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dia menjalankan amanah dan dia menunaikan janji-janji dia. Itu orang yang beruntung, ya. Jadi pemerintah tidak akan terlepas dari menjalankan tanggungjawab ini. Terutama sekali mereka yang dilantik sebagai penguasa ke atas rakyat. Penguasa. Tak kira lah apa. Polis ke, jawatan kuasa, JKK ke, ya? Apa-apalah. Atas rakyat jelata tidak harus mengabaikan perintah ini. Malah hendaklah mereka memaksa orang itu meninggikan syiar-syiar. Syiar tu apa? Apa syiar? Identiti Islam tu. Syiar. Macam wanita pakai tudung tu syiar tu. Yang tu wajib. Udahlah wajib dia menzahirkan syiar Islam. Macam apa lelaki pakai apa? Pakai sorban. Itu syiar itu. Di antaranya benda itu tak ada wajib sunat, tapi dia melambangkan keislaman. Kalau semua orang lelaki pakai kepiah putih, pakai jubah, pakai sorban, nampak tak tanda Islamnya? Nampak macam orang Arab tu. Itu syiar tu, ya. Perempuan semua bertudung Melaka, pakai purdah Melaka. Itu syiar tu, ya. Itu nama identiti. Cakap Melayunya identiti, bukan cakap Melayu pun tu, cakap putih tu. Identiti Islam, ya. Itu syiar. Ya, dilantik sebagai penguasa atas rakyat jelata. Tidak harus mengabaikan perintah ini. Ya, malah hendaklah mereka memaksa orang-orang itu meninggikan syiar-syiar agama Islam. Mesti, ya, meninggikan syiar Islam. Hukumnya wajib tu tahu. Apa itu wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa, ya. Itu wajibnya. Menyuruh menunaikan segala yang fardu. Mana yang wajib buat? Mayang wajib buat. Tutup aurat wajib buat. Berlaku adil buat. Ya. Lagi zakat buat. Naik haji buat dan sebagainya. Buat, ya. Itu yang wajib. Malah hendaklah mereka memaksa orang-orang itu meninggikan syiar-syiar agama Islam. Menyuruh menunaikan segala yang fardu dan menjauhkan segala larangan. Yang wajib buat. Ya. Untuk ilmu wajib tak? Wajib buat. Jangan tinggalkan, ya. Pokoknya wajib. Fardu. Fardu dengan wajib itu sama je lah. Fardu tu wajib lah tu, ya. Seterusnya, jika penguasa-penguasa itu perlu mengawasi perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan dunia, kalau dia perlu mengawasi urusan dunia, maka pada urusan akhirat juga turut perlunya. Kalau di dunia pun dia ada pengawasan macam mandor lah. Ada dia mengawas pekerja-pekerja dia. Itu wajib tu. Kalau pekerja nganyam sembang aja wajib dikaburkan. Kalau dunia pun wajib dilakukannya, kalau benda akhirat lagi wajib dilakukannya. Di dunia wajib, di akhirat lagi wajib. Wallahu a'lam. Baru sebab habis. Tahu apa mesejnya ni? Apa mesejnya ni? Iaitu kenalah dia, kalau dia penguasa, kena jalankan perintah, ya. Kalau dia penguasa, kena jalankan perintah untuk memaksa orang pergi sembahyang Jumaat. Bagi orang lelaki, ya. Yang siapa yang wajib Jumaat mesti pergi. Orang perempuan wajib tak? Tak wajib tak apa, tak payah pergi, ya. Jangan dipaksa. Benda yang apa, dia hukumnya sunat aja. Orang perempuan sama Jumaat sunat. Itu pun kalau ada tempat khas untuk mereka. Tidak tak apa. Alright. Habis cerita Jumaat. Ada masalah? Cerita Jumaat, habis Jumaat aja. Ada masalah? Tak ada. Ini orang yang wajib ni, tak ada apa masalah. Ya?
COVID-19 orang tak dibenarkan sembahyang Jumaat oleh pemerintah. Itu pemerintah punya tanggungjawab, bukan kita ya. Kalau tak dibenarkan kerana ada masalah. Ada apa? Ada maslahah. Kerana takutkan berjangkit. Itu tak apa. Itu tanggungjawab mereka. Kita tak ada ditanya. Kalau tak boleh, tak adalah. Macam satu masa dulu ada orang tak dapat sembahyang Jumaat. Ada. Jadi itu bukan salah kita. Kita lepas tangan tu. Kerana itu tanggungjawab siapa? Pemerintah. Ya. Kita pulang kepada Allah lah, sama ada nak menghukum mereka atau nak memaafkan mereka. Ya. Bagi kita memang tak ada dosa. Okey lagi. Begitu juga sembahyang. Orang lelaki sembahyang sekarang ni nak ikut SOP ni. Jaraknya mesti 1 meter. Wajib ikut tu. Padahal Rasulullah suruh apa? Rasulullah suruh rapatkan saf. Sawu sufufakum. Sama kalau dia kamu akan saf. Ya, fa inna tasfiyata sufuf min iqamati solat. Sesungguhnya menyamakan saf, merapat-rapatkan saf itu adalah sebahagian daripada sembahyang. Itu Rasulullah. Tapi yang ini bertentangan dengan perintah Rasulullah. 1 meter, 1 meter, 1 meter. Itu bukan kode kita. Siapa punya kode? Pemerintah. Ya? Dan juga mereka-mereka yang berkuasa di atas kesihatan. Di atas merebaknya COVID-19 itu. Nak mengelak daripada COVID-19. Ya, lagi? Habis. Tak ada tajuk lain. Ini tajuk lain ya. Memelihara rawatib dan sunat. Ya, rawatib tu apa? Apa rawatib? Semayang? Sembahyang yang mengiringi fardu. Itu namanya rawatib. Sembahyang yang mengiringi fardu. Ya, so ada tak sembahyangnya sebelumnya? Lepasnya? Itu namanya rawatib. Rawatib tu banyak. Kalau satu rawatib, ra alif ta ba. Kalau rawatib tu plural, ramai. Banyak sembahyang. Jadi kalau banyak-banyak tu rawatib namanya. Sebelum zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. 2 tu muakkad, lagi 2 ghair muakkad. Selepas zuhur berapa rakaat? 4 rakaat juga. Ya, jadi maknanya zuhur 4 rakaat, rawatibnya sebelumnya 4 rakaat, rawatib selepasnya 4 rakaat. Jadi 4 campur 4 campur 4 berapa? 12. Zuhur 12 ya. Asar sebelum asar 2. Ya ke? 4. Sebelum asar 4 ya. Sampai buat 2 tak cukup tu. Tapi boleh tak? Boleh. Tapi buat 4. Ya. Kerana ada saranannya. Siapa buat sembahyang asar 4 rakaat sebelumnya, dia seolah-olah membebaskan hamba-hamba daripada anak Nabi Ismail. Artinya dapat membebaskan hamba-hamba. Membebaskan hamba itu pahala besar sikit. Pahala besar ke kecil? Besar pahala membebaskan hamba ni tau. Itu dia. Jadi sebelum asar tu 4 rakaat. Sebelum maghrib. Sebelum fardu maghrib. Ada sembahyang wajib, ada sembahyang sunat tak? Ada tak? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada. Berapa rakaat? 2 rakaat. Ya. Sebelum maghrib 2 rakaat. Dua rakaat ya. Walaupun ada tempat-tempat yang tak ada sembahyang qabliyah maghrib. Ada tempat-tempat yang tak ada. Lepas azan dia terus qamat je. Ada tak tempat-tempat apa itu? Tempat tuan-tuan dan puan ada? Ada, alhamdulillah. Saya ngajar ada tempat-tempat apa itu. Bila saya khabar itu barulah dia buat. Ya? Baru dia buat. Bila tanya ngapa tak ada sembahyang apa? Ngapa tak sembahyang qabliyah maghrib? Kata, kerana maghrib tu waktunya singkat. Singkat, waktunya singkat. Jadi kalau kita sembahyang dulu nanti takut tak dan. Mana pernah tak dan? Ada dah hadis yang nyuruh orang sembahyang apa? Sembahyang sebelum maghrib? Ada dah hadis tak? Ada. Apa hadisnya? Apa kata Nabi? Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. 3 kali sebut Nabi.
Lepas itu baru liman syaa, bagi sesiapa yang menghendakinya. Walaupun hadis ini bukanlah kuat no ya, bukanlah hadis yang mutawatir. Ya, bukan hadis sahih pun. Tapi ini perkara-perkara yang fadhailul amal, keutamaan dalam amal. Ya. Jadi boleh buat tak? Boleh ya. Itu hadis ya. Jadi sebelum maghrib 2 rakaat. Ada masjid-masjid yang tak ada dulu. Bila saya datang saya suruh buat, lepas tu baru buat. Ada. Lepas maghrib itu sunat muakkad ya. Ada tak? Ada ya. Sunat muakkadnya 2 rakaat. Lepas tu buat lagi 2 rakaat. Sembahyang apa? Sembahyang memelihara iman. Hifzul iman namanya. Hidayatul salikin dah habis ke belum? Tuan-tuan dan puan-puan, hidayatul salikin dah habis ke belum? Ada tak sebut dalam tu? Lepas maghrib, mula-mula sunat maghrib. Lepas itu hifzul iman, memelihara iman. Lepas itu istikharah. Lepas itu hifzul iman ma'al awabin. Maknanya ada 3 jenis sembahyang. 2. Berapa rakaat? 6 rakaat ya. Selepas apa? Selepas rotib. Selepas rotib maghrib tu. Ya, 2. Jadi maknanya 6. Ya. Itu maghrib. Sebelum isya ada tak? Ada 2 rakaat, tapi dia bukan muakkad, ghair muakkad. Ya. Ghair muakkad. Bukannya disuruh benar-benar, bukan dituntut benar-benar. Tapi dituntut juga. Dan ghair muakkad. Tak buat pun tak apa. Kerana Rasulullah kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Itu sebelum isyak. Sebelum isyak, itu lagi ada ya. Yang sebenarnya ada 4 rakaat lepas isyak tau. Yang bagusnya 4 rakaat. Tapi kalau tak nak buat 4 rakaat, 2 rakaat boleh tak? Boleh ya. Lepas isyak. Itu nama sembahyang apa? Rotib. Kalau satu rotib, kalau banyak rawatib. Sebelum subuh ada lagi. Berapa rakaat? 2 rakaat ya. 2 rakaat. Itu nama sembahyang rotib. Ini kita baca insya-Allah ya. Yang sunat dan sunatnya, tidaklah sempurna memelihara semua sembahyang fardu, melainkan dengan memelihara juga sembahyang rawatib dan sunat-sunat yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakannya sebelum dan sesudah sembahyang fardu yang dianjurkan Rasulullah. Betul? 2 rakaat sebelum subuh. Lepas subuh apa? Lepas subuh apa? Tak ada. Jangan rajin benar lah ya. Lagi 4 rakaat sebelum zuhur. Lepas zuhur berapa rakaat? 4 rakaat lagi. Ya. Sebelum zuhur tu 4 rakaat. Kecuali kalau banyak kerongge. Di masjid tu banyak kerongge. Tahu apa kerongge? Kerengga. Apa kerengga? Dia udahlah sembahyangnya laju-laju. Ya. 2 rakaat pula tu. Tak ada toleh ke kanan, terus kamat dia. Allah Akbar, Allah Akbar, kan sembahyang belakang. Itu sifat apa gelarnya? Kerongge. Kerengga tak betul? Kerongge. Tempat tuan-tuan dan perempuan ada tak yang apa itu? Ada. Ya, orang tengah sembahyang sampai dia kamat. Itu sebab sekarang ni dah ada apa namanya? Ada papan tanda sembahyang. Ada tak? Ada tulisnya. Lepas azan tu 10 minit. Sikit lama-lama baru tulisnya azan. Ada tak? Ada. Tapi yang salahnya yang tukang apa tu? Patutnya 10 minit. Zuhur tu 10 minit selepas azan. Bukan ketika mula-mula azan. Dia kalau dah mau azan tu 5 minit, tinggal 5 minit dia yang boleh apa ya. Ada tak apa tu? Siapa tuan-tuan menjadi jantung kawasan masjid atau apa, adjust balik. Dia nak sepatutnya lepas azan tu 10 minit. Baru betul. Zuhur itu, asar mau betul ya. Lepas azan tu 10 minit. Baru betul ini dah. Habis-habis 6 minit. Paling apa? Kerana orang azan kadang-kadang lanjut dengan azan ada. Ada Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Dia azan per 6 minit. Tinggal 4 minit je bagi orang nak sembahyang apa? Nak tak sempat lah. Nak 4 rakaat 4 minit mana sempat. Itu orang apa itu perangai apa gelarnya? Keronggek. Dia keronggek juga, salah tu. Keronggek. Keronggek atas pokok jambu, dia makan jambu ke dah? Dia atas pokok manggis, dia makan manggis ke dah? Begitulah keronggek. Coba dia panjat pokok yang dia keronggek. Apa dah? Apa buat dia keronggek tu? Digigit, dikokak-kokaknya. Itu keronggek perangai. Jangan perangai keronggek. Jangan jadi perangai keronggek. Udahlah dia laju-laju, orang lain tak baginya. Kadang-kadang orang lain buat 4 rakaat, dia buat 2 rakaat aja. Udahlah 2 rakaat, laju-laju lah tu. Tak ada nolih ke kanan, terus kamat dia. Itu perangai apa gelarnya? Keronggek. Lagi satu perangai keronggek apa? Dia udahlah tak boleh ngajuk, orang nak ngajuk tak baginya. Itu keronggek dia kan? Dia tak reti nak ngajuk. Tapi orang nak ngajuk tak baginya. Itu keronggek gitu. Tempat tuan-tuan dan puan ada betul tak? Ada. Jadi keronggek banyak benarnya. Itu dah. Kemudian sebelum asar. Sebelum asar tu 4 rakaat sebelum maghrib 2 rakaat. Itu memang ada hadisnya. Sebelum isyak 2 rakaat. Selepas isyak 4 rakaat. Itu namanya rawatib ya. Baik. Sebelum dan sesudah sembahyang fardu ya, sebab ia dianjurkan ialah kerana sembahyang-sembahyang rawatib dan sunat itu dapat menggantikan sembahyang-sembahyang fardu yang tidak sempurna. Kadang-kadang tak sempurna. Tapi bukan sampai batal, tak sempurna aja. Kalau dia baca surah tak betul bacaannya, tak sempurna lah tu pahala korang. Tapi kalau Fatihah tak betul, itu batal. Kerana itu rukun qauli. Rukun tu kena betul-betul. Kena baca betul ya. Tajwidnya kena betul. Tapi ini yang ayat-ayat. Contoh dia baca qul huwallahu ahad Allahus samad. Tak betul tu. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Tak betul tu. Waqaf tidak, wasal tidak. Nak waqaf apa? Qul huwallahu ahad. Tak kena nampak. Allahus samad. Baru betul ya. Ini dah. Tak ada nampak itu aja. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Bunyi macam betul tapi tak betul. Jadi kekurangan dalam bahasa. Begitu juga dia iktidal. Tak ada angkat tangan. Itu kekurangan lah tu. Padahal iktidal tu sunat angkat tangan. Tapi yang angkat tangan tu kadang-kadang batal sembahyang. Kerana geraknya 3 gerak berturut-turut batal sembahyang. Hanya itu tak boleh ditampung dengan sunat rawatib ya. Itu batal sembahyang tak boleh ditampung. Ini kalau ada kekurangan yang sunat-sunat tak buat. Contoh dia sembahyang zuhur dia tak buat apa tahiyat awal. Boleh tak sembahyang zuhur tak payah tahiyat awal? Boleh ke tak boleh? Apa hukum tahiyat awal? Sunat. Itu ditampung oleh rawatib yang kita buat ya. Lagi apa? Dia sembahyang subuh tak baca doa kunut. Kunut apa hukumnya? Sunat muakkadah ya, sunat yang dituntut benar-benar. Tapi sunat, bukan wajib. Tapi dia tak kunut. Ditampung oleh rawatib yang dibuat kan. Itu guna sembahyang rawatib tu. Ataupun dia sembahyang tak khusyuk. Bukan batal sembahyang. Sembahyang yang tak khusyuk. Tengah sembahyang nampak Siti Nurhaliza. Tengah sembahyang nampak Naim Baizura. Tengah sembahyang nampak apa? David Beckham. Itu orang sini lah. Orang sini tak ada. Tengah sembahyang nampak Ronaldo. Itu apa? Tak khusyuk. Maka ditampung oleh siang sunat-sunat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila dengar yang sunat tu jangan jui haji bibir. Allah kau wajib sunat. Ada orang beranggapan begitu? Ada dah. Di sini ada dah. Tak ada. Alhamdulillah ya. Yang sunat-sunat tu kita nak buat banyak-banyak ya, biar banyak sunat tu. Kerana kita kumpulkan pahala tu, pahala sunat, pahala sunat. Sampai masa esok ditimbang beratlah dia. Pahala sunat tu berat.
Bila berat, layaklah masuk syurga. Kerana Allah berfirman apa? Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah Taala. Kita nakkan berat pahala tu. Itu banyak yang sunat tu buat mana? Jangan cuik video tu. Allah sunat je, bukan wajib ni. Memang sunat. Bukan wajib. Tapi di akhirat besok bila ditimbang, kalau tak ada buat sunat, ringan pada sunat. Yang wajib tak betul, tak sempurna betul tu. Buat tapi tak sempurna. Kadang-kadang tinggal yang wajib. Sudahnya ringan timbangan kebajikannya, berat pula timbangan dosanya. Pahalanya ringan, dosanya banyak. Apa jadi? Apa jadi? Dapat beremakkan hawiyah. Siapa nak beremakkan hawiyah? Ya. Apa buat dia mak pada anak? Mak dengan anak apa buat dia mak? Dia macam orang anak kan? Ada anak umur setahun apa buat? Ditimang-timangnya, dipeluk-peluknya, dicium-ciumnya, didakap-dakapnya. Iya ke tak? Itu dia. Didakap-dakapnya. Itu mak. Mak dengan anak apa itulah. Mak saya untuk apa itulah. Agak saya tak ada ingat pun ya. Perempuan muda ada anak apa itulah. Tapi ini yang memeluk, yang mencium, yang mendakap, yang menimang, yang melambung-lambung itu siapa? Hawiyah. Siapa itu Hawiyah? Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa yang dikatakan Hawiyah? Narun hamiyah. Apa artinya? Api yang bersangatan nyalanya. Siapa nak? Jadi kalau nak berat timbangan pahalanya, banyak buat yang sunat-sunat banyak buat yang sunat. Lebih-lebih gitu. Siapa semayang zuhur 4 rakaat sunat dan 4 rakaat selepas zuhur sunatnya, dia dijamin lepas daripada api neraka. Ndak ke tanda. One more time. Ndak ke tanda. Dijamin lepas api neraka. Jadi yang sunat jangan duit video. Buat yang sunat. Alright. Lagi apa? Sebab ia dianjurkan ialah kerana semayang-semayang rawatib dan sunat dapat menggantikan semayang-semayang fardu yang tidak sempurna. Demikianlah sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegasnya, jika terdapat dalam salah satu semayangnya, fardu itu, salah satu semayang fardu itu sebagai sesuatu kekurangan atau kekhilafan, disebabkan kurang khusyuk, khilaf. Kadang yang panjang pendek, yang pendek panjang kan berlaku. Wa yamna'unal ma'un. Panjang normal tu. Padahal panjang pendek. Dia ada ngaji tajwid dah. Ma tu berapa harakat? 2 harakat je. Wa yamna'unal ma'un. Tapi dia nak berlaku wa yamna'unal ma'un. Itu kekurangan lah tu. Korang pahala. Kerana baca tak betul. Tapi baca surah Fatihah tak boleh Jangan baca Fatihah salah. Kalau baca Fatihah salah tak sah semayangnya. Kerana Fatihah tu di antara apa? Rukun qauli. Di antara yang salah apa? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Salah tu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Wasal fida, waqaf fida. Kalau nak waqaflah Ar-Rahmanir Rahim. Tarik nafas. Maliki Yaumiddin. Kalau Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, apa macam? Batal. Tak betul baca. Ini rukun qauli kena baca betul-betul. Quran kena baca betul-betul. Apa kata Allah? Warattilil Quran tartila. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil. Yang waqaf, yang wasal. Itu rukun qauli. Ini lain berukun qauli dah. Surah umpamanya atau tasbih tak betul dan sebagainya. Dan doa iftitah tak betul.
Di antara doa yang selalu tak betul apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tak betul tu. Ya, patutnya wa mahyaya wa mamati. Ayat Quran tu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu tak ada batas sembahyang, tapi korang nak pahalanya. Korang nak pahalanya? Korang, kerana dia baca doa iftitah tu bukan wajib ya, bukan rukun. Dia korang pahalanya. Ini ditampung oleh sembahyang sunat-sunat rawatib ni ya. Disampungkan. Beberapa kepencangan ya. Okey. Tegasnya jika terdapat dalam salah satu sembahyang fardu sesuatu kekurangan atau kekhilafan disebabkan kurang khusyuk atau apa tu? Tidak hadirnya hati tak ingat. Tengah sembahyang ingat apa tadi? Ingat kami bintang filem. Ada seorang cerita ni. Ini tuan guru saya cerita ni. Tak bukan betul pun ya. Taklah wallahu alam. Dia duduk, dia sembahyang di tepi surau. Ya, tepi surau. Surau tu tepi jalan. Lalu dalam tokar dekat surau tu. Ya, lepas aja dia sembahyang wajib, dia sembahyang sunat. Orang lain sembang lah macam-macam sembang. Dia sembahyang lepas satu, lepas satu, sunat. Macam-macam sembahyang. Tengah sembahyang tu lalu terak askar. Rum. Macam. Lama-lama habis. Bila habis dia habis sembahyang. Orang tengah sembang pun ceritalah. Kemanalah askar tu ramai benda ya. Sampai 13 buah terak ni. Dia salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun toleh ke belakang. Bila pula 13, 14 ni. Maknanya apa tu? Maknanya apa? Dia tengah sembahyang milak. Brum satu sampai 14. Itu khusyuk itu. Ya itulah ditampung oleh apa? Ditampungkan oleh sembahyang sunat tadi. Banyak sunat. Segala ada kekurangan tu ditampungnya. Kemudian apa? Atau tidak hadirnya hati ketika itu. Ataupun sebagainya, maka sembahyang sunatlah yang akan menampal kekurangan. Kontan cari baju cari tampal lah. Begitulah. Ditampalkan kekurangannya. Serta memperbaiki kekhilafan tersebut. Macam tadi lah ya, macam doa iftitah tadi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Patutnya wa mahyaya wa mamati. Kerana itu sunat. Doa iftitah tu hukumnya sunat. Bila salah baca sunat, korang nak pahala. Tapi berdosa lah. Berdosa kerana ayat Quran. Ayat Quran salah baca, dosa tak? Dosa. Tapi batal sembahyang tak? Batal sembahyang ke tidak? Tak batal sembahyang. Kerana benda sunat ya. Ayat itu ditampung oleh sunat rawatib lah. Patutnya satu ya tu 2 harakat, satu ya lagi itu 1 harakat aja. Wa mahyaya wa mamati. Jangan wa mahyaya wa mamati. Kadang-kadang ustaz-ustaz pun ada begitu ya. Tak betul tu. Wa mahyaya wa mamati. Ya yang pertama 2 harakat. Ya, ayat Quran ni. Tapi ada qul pakaiannya. Tak boleh qul pun tak apa. Kita baca ayat Quran. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Baru betul. Ini tak wa mahyaya wa mamati. Tak betul. Bila tak betul bukan baca sembahyang, tapi korang pahala. Dapat dosa pula tu. Tapi sembahyang sah kan? Itu dia. Jadi ditampung tu, ditampalkan oleh sunat-sunat yang dibuat ya. Kemudian jadilah sembahyang fardunya kurang dan terlepas peluang untuk memperolehi pahala-pahala yang besar. Sembahyang besar pahalanya. Ya, besar pahala sembahyang. Lebih lagi sembahyang wajib. Besar pahalanya.
Barang siapa semayang subuh berjemaah, pahalanya besar ke tak? Apa besarnya? Dia dapat pahala seolah-olah beribadah sepanjang malam. Itu kalau subuh. Tapi kalau korang main subuh tak betul, yang itulah bacaannya tak betul. Panjang pendek panjangnya. Tapi surah ya, kalau Fatihah tak boleh. Tak boleh langsung baca semayang dia. Ni yang surah. Salah baca. Banyak kadang-kadang ya. Alam nasrah laka sadrak. Panjang. Alam macam dengung lam tu. Ada tak orang baca macam tu? Ya. Dia tak ada ikut tajwidnya. Kadang yang dengung tu tak dengungnya. Alam apa? Yang patut dengung lah, tak dengungnya kan? Wa amma man khaffat. Dia wa amma man khaffat aja. Jadi tak ada baca semayangnya tapi korang pahala kan. Dia nak dengung tu dengungkan. Ya. Inna salati. Patut ada dengung tu kan. Nun sabdu ya. Habis dia nehen aja. Inna salati wa nusuki. Korang pahala. Bukan batal ya. Kerana dia tu bukan wajib, benda yang tak wajib. Tapi kena baca betul-betul. Jadi itu korang itu ditampung oleh sembahyang-sembahyang yang sunat ya. Tambah kalau orang baca sujud sejadah kalau hari-hari Jumaat ya. Pagi Jumaat tu, ya Allah berpuluh-puluh salahnya. Ya. Berpuluh-puluh yang panjang dipendek ni, yang pendek dipanjang macam-macam. Kalau dicatat amat banyak. Tapi batal sembahyang ada? Tak batal ya. Korang pahala tu. Itu ditampung oleh sunat-sunat yang dibuat tu. Ya. Orang yang tidak mengerja sembahyang sunat, jadilah sembahyang fardunya itu kurang dan terlepaslah peluang untuk memperolehi pahala-pahala yang besar. Kerana ganjaran-ganjaran tak dapat pahala yang besar. Ya. Esok di akhirat orang lain dapat, dia tak dapat macam. Orang lain dapat, dia tak dapat macam. Ngedit tahu apa ngedit? Ya Allah, tak kerti cakap perak ada mana? Ngedit apa? Terbedik-bedik tengok. Tengok mata saya. Itu namanya apa? Ngedit. Ngedit tengok ya. Orang lain dapat. Orang lain dapat pahala-pahala yang besar. Di akhirat besok tuan-tuan dan puan-puan, bajunya itu ada sayap. Di syurga lah. Bajunya ada sayap. Jadi kalau ada sayap apa jadi? Boleh terbang lah. Pakai baju boleh terbang. Bila boleh terbang, ada kena nunggu bas. Di syurga ada kena nunggu bas. Ada kena nunggu kereta api. Ada kena nunggu apa? Nunggu Grab. Ada kena panggil Grab. Tak ada, dia boleh pergi ke mana pergi. Ya? Tapi orang yang pahala tak cukup, tak dapat, pakai pakaian macam biasa aja. Jadi itu kena ngedit. Tengok orang terbang yang ngedit. Tengok Ustaz Nizam terbang ngedit. Tengok apa lagi? Tengok Ustaz Azhan terbang ngedit. Dan sebagainya. Tengok Ustaz Syafiq lepas ni kan. Macam-macam dia dapat. Dia ngedit, dia tak dapat tengok ya. Itu dia ruginya tu. Jadi menyesal tak? Menyesal ke tak? Menyesal lah. Nyesal aku tak semayang, nyesal aku tak tahajud, nyesal aku tak semayang sunat dan sebagainya. Pada hukumnya sunat jangan cuik aja bibir orang tentang sunat-sunat tu. Buat banyak-banyak. Kemudian lagi apa? Ada sebuah riwayat, ni cerita satu cerita Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahawa perkara yang pertama-tama dihitung tu dikira kan, ke atas seorang hamba di hari kiamat ialah sembahyangnya. Perkara pertama yang dicek Tuhan di akhirat besok sembahyang. Ya. Ibadah yang pertama lah, bukan soalan yang pertama. Soalan pertama berakidah. Ya tak? Ya, akidah ni. Yang pertama, tapi ibadah yang pertama sembahyang dulu. Solat. Dia dulu dicek daripada puasa. Solat dulu dicek daripada zakat. Solat dulu dicek daripada haji dan sebagainya. Dia yang pertama. Yang pertama betul-betul ialah akidah. Tuhan, man rabbuka, itu yang pertama ya. Lepas itu baru ditanya solat. Lepas solat kalau beres, baru ditanya yang lain.
baru dia tanya zakat, puasa, haji dan sebagainya. Bila beres, semua boleh betul belakang, bagi belakang macam? Macam? Belum cukup lagi. Apa kata malaikat? Tidurlah kamu di dalam kubur kamu laksana seorang apa? Pengantin, tak betul. Seorang mempelai. Pengantin tak betul. Pengantin boleh lama, boleh baru. Mempelai memang baru. On your first wedding night. Ingat tak on your first wedding night? Mana yang ada yang dah jadi mempelai lah. Mana yang belum kahwin tak tahu je lah. On your first wedding night. Ingat kita ingat. Sudah diam lelaki. Nak tanya orang lelaki. Ingat kita ingat. Sudah lama. Saya lagi lama. Saya lebih 50 tahun dah. Sudah 51 tahun dah. Jadi mempelai. Saya masih ingat. On my first wedding night. Padahal 50 tahun lebih sudah. Ingat lagi. Agak-agaklah tuan-tuan dan perempuan. On your first wedding night. Leneh ke tak leneh tidur? Sekali lagi. Leneh ke tak leneh tidur? Kalau leneh bingung jawabnya. Ada je nak sembang, ada je nak cerita. Ya ke dah. Sedar-sedar udah subuh je. Itu on your first wedding. Macam itulah di kubur. Sentiasa ada nikmat. Sedar-sedar hari dah kiamat je. Sedar-sedar dari kebangkitan dari kubur ya. Itu dia. Kalau dia boleh jawab semua. Kalau tak boleh jawab, jentum di pelupuk dia malaikat ya. Sampai kiamat tu. Itu sebab kubur tu boleh jadi taman daripada taman syurga, kubur juga boleh jadi jurang daripada jurang neraka. Al-qabru rawdatan min riyadil jannah wal qabru khufratan min hufurin nar. Ya. Jadi apa riwayat tadi? Ada sebuah riwayat yang mana kita? Yang mengatakan bahawa perkara yang pertama dihitung di atas seseorang hamba di hari kiamat ialah sembahyangnya. Jika didapati sembahyangnya kurang dan dilihat apa lagi? Yang dilihat pula bila sembahyang kurang akan dilihat pula apakah ada baginya sembahyang yang sunat. Kalau yang fardu tu kurang, ditengok ada tak sembahyang sunat. Ada tak sembahyang tahajud, ada tak sembahyang rawatib, ada tak sembahyang duha, ada tak sembahyang witir, ada tak sembahyang apa yang sunat-sunat ada tak sembahyang hajat dan sebagainya. Cek. Kalau ada, itu yang menampung yang fardu itu ya. Menampungnya kekurangan pada yang fardu itu ya. Agar dapat menampal segala kekurangan yang berlaku di dalam semua sembahyang fardunya tadi ya. Itu yang sunat. Sebab itu jangan malas. Jangan penyegal. Macam ni sekarang ni sunat sembahyang apa? Memang tu sembahyang dah. Kalau yang belum sembahyang, yang sudah boleh sembahyang lagi tak? Boleh ya. Yang sudah sembahyang boleh sembahyang lagi. Yang belum buat insya-Allah. Balikkan buat. Sebelum zuhur boleh tak sembahyang zuhur? Boleh ya. Sebelum zuhur. Kalau satu boleh lagi. Satu suku boleh lagi. Bukan lama benar. 5 minit untuk sampai. Ya. Siapa melazimkan sembahyang zuhur, dia dijamin rezekinya. Rezeki itu dijamin oleh Allah. Tapi jangan kerana nak rezeki tu, sembahyang tu kerana hukumnya perintah Nabi atau hukumnya sunat. Buat kerana dia sunat. Tapi bila kita buat dapat apa? Dijamin rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ada nasyidnya. Sesungguhnya zuha itu waktu kamu, sekiranya rezeki aku di langit apa buat? Turunkanlah. Jikanya di bumi apa buat? Keluarkanlah. Jikanya ia jauh apa buat? Dekatkanlah. Jika ianya haram apa buat? Sucikanlah. Dengan berkat duha, waktu duha kamu ya. Jangan lupa sembahyang duha. Padahal apa hukum sembahyang duha? Sunat. Sunat. Jadi buat. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat,
Boleh 10 rakaat, boleh 12 rakaat. Kata Imam Ghazali. Nah, kata Syekhul Islam 8 rakaat aja. Ya, dia diam di atas. Dia bila kata Imam Ghazali kata ada 2 orang, dia diam tak komen. Ulama-ulama dulu tak ada pernah pula bercanggah antara satu sama lain. Kalau dia tak setuju, dia diam. Yang kamu bercanggah hari ini bukan ulama pun. Ya, baru keluar dari universiti, ya ini bid'ah, ya kidah. Ya. Baru keluar tu menyanggah pendapat ulama-ulama dulu. Ulama dulu hebat ke tak? Hebat. Ya, segala detail-detail dia punya. Tapi mencanggah. Ini bid'ah, ini bid'ah. Talqin bid'ah. Maulid Nabi bid'ah. Marhaban bid'ah. Berjanji bid'ah, bid'ah saja. Ya, lagi apa? Selawat antara 2 khutbah bid'ah. Padahal takkanlah masuk neraka orang selawat antara 2 khutbah, ya. Takkan masuk neraka. Ini nak bid'ah saja. Itu kumpulan apa tu? Kumpulan dipanggil Wahabi. Yang berpegang kepada pendapat Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi namanya. Kalau tak ada hadis dia tak buat. Kalau zakat kata ulama itu siapa? Padahal ulama itu siapa? Ulama itu siapa? Warasatul Anbiya. Jadi mereka tu ada autoriti. Jadi ikut cakap ulama je. Jangan semua bid'ah belaka. Dan sebagainya. Alright. Sembahyang sunat yang dianjurkan itu telah termaklum, ya. Termaklum dan terkenal di dalam syariat Islam. Yang mana tidak pernah dibicarakan lagi satu persatu di sini. Di sini belum lagi. Ya. Berapa jenis-jenis sembahyang kan? Dia mulakan dengan sembahyang witir. Itu akan datang, ya. Itu akan datang. Kemudian apa? Lepas witir duha. Lepas tu tasbih. Lepas tu apa? Itu jenis-jenis sembahyang yang dianjurkan kita, ya. Dan sebagainya. Alright, cukup sekadar itu. Jam pun dah cukup. Ustaz pun dah sampai. Agaknya lah. Dah sampai belum? Udah dah tu, ya. Dah 10.30 dia punya slot. Saya hari 10.30 je. Suara pun dah teruk ni, ya. Kadang-kadang nak cakap lagi. Alright. Ada bangkangan? Tak ada. Ada soalan? Sila. Dapat tak pahala sunat buat yang qadha tu? Itu soalan cukup mas tu. Kerana soalan orang malas. Dapat tak pahala tak? Dapatlah juga, ya? Tapi tak banyak. Yang bagusnya di samping buat yang qadha, buat juga yang sunat. Itu yang paling. Macam puasa juga. Ya, banyak orang tanya, kita puasa qadha, dapat tak puasa sunat? Lepas Ramadan, ada tak puasa 6 kan? Sunat kan? Kita puasa qadha. Dapat tak puasa sunat? Pahalanya dapat. Tapi yang bagusnya buat dua-dua. Itu yang bagusnya. Bila semayang dia dapat pahala. Buat yang sunat dapat pahala sunat, ya. Jadi soal dapat pahala tak dapat pahala itu jangan banyak sangat jadi perhatian kita. Kita buat aja apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul. Soal pahala siapa menentukannya? Allah Ta'ala, ya. Okey, lagi? Waktu duha. Lepas aja terbit matahari, tunggu segalah. Segalah tu lebih kurang 26 minit, dia kata Ustaz Khair dulu. Pakar astronomi, Ustaz Khair Allah Yarham. Dia menetapkan tu 26 minit selepas terbit matahari. Itu masuk waktu duha lah. Sebelum duha tu panggil waktu isyraq. Waktu isyraq tu waktu permulaan duha. Lepas itu duha tu sampai tergelincir matahari sampai waktu duha, ya. Itu waktu duha. Jadi mula-mulanya duduknya kalau kita awal-awal macam tadi pukul 8 umpamanya, boleh tak sembahyang sunat isyraq? Boleh tak sembahyang sunat isyraq pukul 8? Boleh, ya. Kerana dia waktu matahari terbit lebih kurang 7.30 berapa kan. Jadi pukul 8 tu boleh lah.
Sembahyang sunat isyraq. Lepas tu baru boleh sembahyang sunat duha ya. Sekarang ni sunat apa ni? Waktu apa ni? Duha, sembahyang duha ni coba ya. Sampai berlarutan, sampai matahari tergelincir. Alright. Jadi maknanya isyraq tu permulaan duha. Lepas tu terus duha sampai zuhur ya. Okey, lagi? Sujud sahwi dalam sembahyang. Kalau dah lepas salam, dah lama tak ada sujud sahwi lagi. Kita teringat tengah sembahyang. Itu sujud sahwi ya. Yang meninggalkan sunat muakkad sujud sahwi. Ya, yang membatalkan sembahyang tapi tak sengaja sujud sahwi. Macam lebih rakaat tak sengaja ya, sujud sahwi. Bukan meninggal yang fardu salah, yang sunat muakkad. Macam meninggalkan kunut sujud sahwi. Tapi nak ingat sebelum salam. Kalau dah lama betul dah kena roti canai orang ingat tak ada lagi dah. Tak ada sujud sahwi lagi ya. Tengah sembahyang tu. Jadi sebelum salam tu duduk secara tahiyat awal dulu. Ya. Kemudian dah fil alamin innaka Hamidum Majid, sebelum salam tu niat dalam hati, saja aku sujud sahwi sunat kerana Allah Taala. Dalam hati tu. Yang sebut dia, saja aku sujud sahwi masa nak sujud tu. Sama ya. Nak sujud tu niat kau. Jangan niat dulu baru sujud dah. Masa nak sujud tu, saja aku sujud sahwi sunat kerana Allah Taala. Kemudian sujud dah. Apa artinya? Subhana man la yanam wa la yasu. Ya, apa artinya? Maha suci Tuhan yang tidak lupa dan tidak tidur. Yang kamu lupa, yang kamu tidur apa? Kita. Itu sujud sahwi ya. Menampung sembahyang yang kurang-kurang. Tapi kalau baca bacaan tak betul, itu saya sudah bilang. Mana dah baca terus. Ini dia tak baca ya. Ya. Sunat. Sujud sahwi itu hukumnya sunat. Kalau tak buat sah tak sembahyang? Sah. Cuma kuranglah pahalanya. Kalau ibarat makan nasi, lauk tak ada. Sambal aja dah. Lalu kamu makan nasi dengan sambal. Itu contoh aja lah ya. Sah tak sah sembahyang? Sah ya. Okey, lagi? Main sunat melalai juga. Hati mana nak buat? Itu sebab kena korang lah pahalanya. Memang korang boleh lalai, korang pahalanya. Orang yang beruntung, orang yang khusyuk dalam sembahyang. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang yang beriman yang mereka itu khusyuk di dalam sembahyang mereka. Itu beruntung ya. Kalau tidak, tak untung lah. Tak ada. Kalau tak rugi pun tak untung. Itu nak khusyuk. Sebab itu diperintahkan kita sembahyang supaya khusyuk. Kalau tak khusyuk, lalai, akan dapat hadiah istimewa dari Allah. Allah bagi istimewa. Hadiahnya apa? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Apa dia? Neraka wailah bagi mereka-mereka sembahyang yang mereka itu lalai di dalamnya. Lalai dalam sembahyang ya. Ini bukan lalai dalam sembahyang je. Yang ini lalai banyak, dua sembahyang pada. Termasuk dalam an digunakannya an bukan fi. Kalau fi dalam sembahyang ya, an tu di luar sembahyang pada. Lalai daripada berjemaah, lalai daripada sembahyang dalam waktunya. Kemudian lalai daripada apa? Lalai daripada menunaikan tuntutan sembahyang itu sendiri. Ada tuntutan sembahyang. Ada tuntutannya. Ada, kita ada janji tak tengah sembahyang? Ada janji tak? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji kita. Kita ni hidup, nak mati, ikut peraturan Allah Ta'ala. Itu janji. Tiba-tiba lepas salam dia ambil nombor ekor. Jadi itu yang dapat nak kawal tu. Wal tu kan nama neraka tau. Wal tu nama satu lembah dalam neraka Jahannam.
yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun penerbangan. 500 tahun penerbangan. Itu namanya wail. Wail. Banyak wail ni. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Wailul likulli humazatin lumazah. Banyak wail. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. 'Alan nas yastawfun. Itu neraka wail ya. Satu lembah kan neraka jahanam. Tak nak kan? Saya nak kamu, aku nak kan. Okey ya. Itu Pak Sembayang. Okey, udah panjang. 31 dah. Pukul 10.31. Udah cukup itu. Sekian dulu. Ya, soal jawabnya. Minggu depan kalau nak sambung lagi Pak ini ya. Untuk kejap ini cukup sekadar itu. Kamar kau tak nunggu ya. Sekian lagi sekali. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa jami'il mu'minina wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.